11th, I really didn't have any conception of me being different. And then it was directly after September 11th that for the first time, I felt singled out as a Muslim. Suddenly I was different. I think Islam hates us. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada pensyarah saya, iaitu Puan Nadiah binti Zulkifli. Saya Muhammad Ali Syami bin Muhammad. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aisyah Najwa binti Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Izzah binti Wan Hayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syairah Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalisa Husna binti Azmi dari AS 2012A3. Sebelum saya memberi laluan kepada kawan-kawan ahli kumpulan saya yang lain untuk menerangkan lebih dalam tentang tajuk ni. Saya diberi tugas sebagai pendahulu. Baiklah, saya akan terangkan apa itu dunia Islam, definisi dunia Islam sebenarnya. Sebenarnya, dunia Islam ni sendiri, maksud dia adalah tempat-tempat yang dihuni atau diperintah oleh umat Islam itu sendiri. Perkembangan dia, kita boleh tengok dari zaman Rasulullah SAW hingga ke sekarang. Dari segi politik, sosial, ekonomi, tak kira, kita dapat tengok perkembangannya kan. Sebenarnya, ia juga membawa erti tempat di mana bermulanya atau bertapaknya ketamadunan Islam. Perkembangan dia, evolusi dia banyak beri kesan dan pengaruh dekat masyarakat setempat. Tak kira lah sosio budaya ke, cara hidup ke, banyak beri pengaruh sampai kita ni bernaung di bawah ajaran agama Islam. Kita bercakap dalam konteks hari ni lah kan. Dalam konteks hari ni maksud dunia Islam ni dia lebih universal atau orang panggil menyeluruh. Universal. Macam ia tidak hanya seperti apa yang telah disebutkan sebelum ni, tetapi ia juga meliputi isu-isu yang berkait je dengan umat Islam dan tanah air. Kita boleh tengoklah, bukan saya saja, awak pun perasan benda ni, di mana kita boleh tengok realiti dunia Islam ni telah banyak berubah secara drastik dan cepat. Saya ulang, secara drastik dan cepat. Kita boleh tengok dari permulaan Islam, iaitu pada zaman Rasulullah SAW sehingga ke hari ini. Tengok betapa banyaknya berubah. Dari dulu, kalau dulu kita tahu yang Mekah ni menjadi titik permulaan kan, di mana perkembangan Islam berlaku, sehinggalah berkembangnya dunia Islam ni zaman kerajaan Uthmaniyah, Abbasiyah, Umayyah, semua tu sahaja daripada saya. Apa yang baik tu datang dari Allah SWT, yang buruk tu datang dari saya. Of course lah datang dari saya. Saya kempas untuk orang seterusnya untuk menerangkan apa tu realiti dunia Islam kini, apa intinya, apa cabaran dia dan apa strategi dia. Saya serahkan kepada. Pada hari ini, saya akan membentangkan tamadun Islam dan tamadun Asia dalam skop dunia Islam kini, cabaran dan strategi. Tapi saya akan mengambil bahagian dalam cabaran mengatasi dunia masa kini. Okey, untuk poin saya yang pertama, iaitu Islam di persimpangan kejahilan umat dan kelemahan ulama. Kalau ditengokkan pada skop masa kini, ramai di kalangan umat Islam tidak tahu bahawa penjajah barat yang datang menaluki tanah air kita bukan sahaja merompak hasil bumi dan mereka juga memperhambakan umat Islam menjadi tawanan dan diabadikan untuk mengikut jejak langkah agama mereka. Jika dilihat pada masa kini, Islam kebanyakannya
mudah terpengaruh dengan budaya barat. Contohnya Latin challenge, iaitu gambar-gambar yang tidak sepatutnya kita sebagai umat Islam membuat gambar-gambar seperti mata putih, itu mata satu macam Dajjal. Begitu juga dalam skop yang lain, iaitu kebanyakan rakyat Malaysia sekarang, walaupun kita cakap kita diambang ataupun sudah mencapai kemerdekaan, umat Islam kebanyakannya iaitu sesama ulama. Contoh, saya ambil baru-baru ini sahaja di dalam media sosial, di Facebook, saya melihat Ustaz Abid Liu, iaitu seorang, orang cakap, yang sering memberi sedekah kepada fakir miskin semenjak waktu PKP. Iaitu sedekah ialah amalan yang mulia, ya. Dalam Islam memang digalakkan untuk bersedekah, terutamanya orang yang berpendapatan tinggi. Ustaz Abid Liu ni telah berada dalam satu NGO, iaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan seperti fakir miskin. Tetapi sesama ulama mereka juga, iaitu ustaz yang lain, saya tak nak sebut namanya sebab itu agak sensitif, kalau saya sebut nama, mempertikaikan kenapa perlu dieksposkan bila kenapa kita perlu diberitahu kepada media sosial apabila kita bersedekah. Bagi saya cara itu sangat bagus, ya. Bila kita berbuat sedemikian, kita boleh di perhatian orang lain. Okey, saya rasa itu sahaja untuk poin saya kali ini. Dunia masa kini tentang Islamofobia. Pasti ada satu persoalan dalam fikiran kita. Kenapa? Apakah? Mengapa? Islamofobia. Secara umumnya, Islamofobia adalah rasa fobia dan bimbang terhadap Islam, sama ada dari segi anutannya, ajarannya, budayanya dan semua yang berkaitan dengan Islam. Peristiwa penyebab kepada fenomena Islamofobia adalah keruntuhan menara perdagangan di New York pada 11 September 2001, tercetusnya satu fenomena Islamofobia. Antara faktor Islamofobia di Malaysia, pertama, keruntuhan moral dan sikap umat Islam sendiri, yang mana pengaruh Barat mengambil inisiatif mempengaruhi golongan remaja melalui hiburan, kesenian dan budaya kuning. Tetapi, golongan remaja menganggap ia adalah kemajuan. Yang kedua, media massa. Mengapa nak dikaitkan dengan media massa? Sebenarnya, media massa merupakan salah satu punca kepada penyebaran Islamofobia di Malaysia. Gambaran negatif terhadap Islam seperti liputan larangan memasuki masjid bagi golongan bukan Islam dan juga kes memijak kepala lembu. Ini menyemarakkan lagi Islamofobia di Malaysia. Yang ketiga, salah faham terhadap syariah Islam. Secara umumnya, masyarakat Malaysia tidak memahami secara mendalam tentang Islam. Terdapat beberapa perkara yang menjadi persepsi negatif seperti undang-undang hudud, pewarisan dan juga hak-hak wanita. Hal ini menyebabkan golongan bukan Islam memandang negatif terhadap Islam. Saya akan teruskan dengan pembentangan kumpulan saya dengan cadangan iaitu strategi mengatasi cabaran Islam pada masa kini. Umat Islam pada masa kini sering berhadapan dengan pelbagai cabaran yang melanda mereka. Cabaran-cabaran tersebut mestilah ditangani dengan sebaik mungkin supaya ianya tidak menjadi parah dalam kehidupan masyarakat Islam. Di sini sukanya saya untuk tegaskan beberapa peranan yang boleh dimainkan sebagai strategi untuk mengatasi cabaran Islam pada masa kini. Pertama sekali iaitu peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan qudwah hasanah, iaitu contoh tauladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pendidikan anak-anak merupakan peranan hakiki ibu bapa, bermula daripada mengajar mereka Al-Quran, ilmu tauhid, al-hadis, diikuti dengan ilmu berbentuk keduniaan. Seterusnya ialah peranan keluarga. Dalam memastikan suasana keluarga bahagia, keluarga mestilah berganding bahu dalam merealisasikan impian dan suasana tersebut dicapai, seperti melatihkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang dapat membentuk jiwa dan keimanan, dan juga permuafakatan antara keluarga mestilah dibina dan dipupuk
di setiap keluarga, kerana sikap itulah akan menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat Islam maupun bukan Islam. Okey, seterusnya ialah peranan masyarakat. Untuk menghadapi tindakan yang menimbulkan rasa fobia terhadap Islam, maka seluruh masyarakat mestilah bekerjasama dalam menyanggah usaha untuk melabelkan kejahatan dan keganasan dengan label Islam. Contohnya, ciri-ciri fahaman sekularisme haruslah didedahkan kepada masyarakat supaya masyarakat Islam sedar akan bahayanya fahaman sekularisme ini terhadap mereka. Okey, akhir sekali, peranan kerajaan. Peranan kerajaan dalam memastikan undang-undang mustahak sentiasa dibentuk atas dasar keluhuran dan bukan lesen untuk menghalalkan kejahatan dan ketidakadilan. Okey, kesimpulannya di sini ialah dalam era ini, cabaran dalaman dan luaran menuntut untuk gerakan Islam membuat perancangan dan strategi untuk membuat persiapan dengan berhikmah. Segala yang diusahakan hari ini sebenarnya adalah untuk hari esok sebagai bekalan kita di hari akhirat kelak. Sebagaimana yang telah dinukilkan dalam Al-Quran, Surah Al-Ashr ayat yang ke-18. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu setiap orang memperhatikan apa yang hendak diperbuatnya untuk hari esok. Hari ini akan membincangkan tentang etika dan moral profesional daripada tajuk yang kami pilih, iaitu Islamofobia. Untuk artikel yang kedua, iaitu daripada sang penulis Zulkifli Hasan, beliau menceritakan tentang kualiti Islam. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu ketika kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, kerajaan Islam sangat kukuh dari segi ekonomi, perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Jadi apabila kerajaan Islam ini sangat kukuh dan apabila kerajaan-kerajaan Eropah melihat Islam ini sebagai satu ancaman, mereka rasa terkongkong, merasakan mereka pada satu hari nanti tidak akan dapat lari daripada zaman gelap. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka cuba melakukan pelbagai helah untuk menjatuhkan imej Islam agar kualiti Islam itu jatuh. Pada kesimpulannya, terdapat macam-macam ideologi dan perkara yang dilakukan oleh orang-orang Barat dan orang Eropah untuk menjatuhkan Islam sehingga sampai di Asia. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk menarik balik ideologi Islamofobia ataupun menghancurkan ideologi ini, sesungguhnya kita sebagai satu masyarakat Islam yang sebenar perlulah bersatu padu, mengambil Al-Quran Sunnah itu sebagai ajaran yang sebenar dan jadikan kita sebagai seorang yang Muslim yang sejati. Jadi apabila kita mempraktikkan di khalayak ramai pada setiap hari, maka mereka akan memandang Islam itu berkualiti dan mereka memikirkan ideologi Islam liberal itu sebagai Islamofobia itu sebagai delusi. Jadi dengan izin Allah, maka sesungguhnya apabila kita bersatu padu dan teguh iman kita untuk menjadi seorang Muslim yang sejati, maka insya-Allah Islamofobia ini akan dapat kita atasi. Itu sahaja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, saya rasa itu sahaja daripada grup saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.